Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, hakikatnya Zahid pun diheret ke mahkamah atas kehendak Allah. Berita sepenuhnya. Memetik laporan Malaysia Kini kemarin, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menggelar Kerajaan Perikatan Nasional PN sebagai zalim dan mendakwa parti itu dianiaya selama 18 bulan pentadbiran gabungan berkenan. Dia yang kini dikenakan puluhan tuduhan jenayah termasuk rasuah ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri TPM Kerajaan Barisan Nasional BN sebelum Pakatan Parti itu kalah pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 lalu, juga dilaporkan berkata kerajaan PN tumbang kerana kehendak Allah. Malaysia Kini melaporkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini menggelar Kerajaan Perikatan Nasional PN sebagai zalim dan mendakwa UMNO dianiaya selama 18 bulan pentadbirannya. Berucap ketika merasmikan mesyuarat UMNO bahagian badan Datu ke hari ini, Ahmad Zahid berkata kerajaan PN sebelum ini tumbang kerana kehendak Allah. Kita mahu kerajaan 18 bulan itu ditukar atas kezaliman, kebejatan, kelemahan dan yang dilakukan, katanya. Ucapan itu disusuli petikan daripada ayat 26 surah Ali Imran yang bermaksud bahawa Allah merupakan pemilik segala kekuasaan dan memberikan kuasa kepada sesiapa yang dikehendakinya. Untuk rekod, PN dianggotai Bersatu, PAS, Parti Solidariti Tanah Airku, STA, Parti Progresif Sabah SAPP dan Gerakan serta mendapat sokongan beberapa ahli parlimen bebas. Sama ada kenyataan Zahid bahawa kerajaan PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin benar-benar zalim atau tidak? Hakikatnya, rakyat mengetahui PN telah membela nasib mereka dengan menyalurkan berbilion-bilion ringgit bantuan khusus kepada orang miskin susulan pandemik COVID-19. Puluhan bilion ringgit disediakan kerajaan PN untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19, termasuk membeli lebih 55 juta vaksin selain memberi bantuan khas COVID-19 berjumlah RM4.6 bilion kepada rakyat. Sementara kerajaan PN juga turut dianggotai UMNO. Zahid dan beberapa pemimpin parti itu seperti Najib Razak dan Ashraf Wajri Dusuki menjadi panglima perang media sosial dengan memporak-porandakan politik tanah air dalam keadaan rakyat berdepan pandemik COVID-19. Ketika menjadi Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin tanpa menamakan sesiapa pun pernah mendedahkan ada pihak tertentu yang meminta beliau campur tangan membebaskan beberapa pemimpin yang sedang dibicarakan di mahkamah. Walaupun tidak memaklumkan siapa yang dimaksudkan itu, rakyat faham bahawa individu terbabit adalah daripada kluster mahkamah yang antaranya termasuk Zahid dan Najib. Tidak dinafikan apa sahaja yang berlaku di atas dunia ini adalah atas kehendak Allah. Lihat saja kekuasaan Allah menjadikan tangan dan mulut sebagai sahabat paling setia. Tangan membawa makanan ke mulut dan secara otomatik mulut akan terbuka. Semuanya kehendak Allah. Adakah Zahid hendak menafikan apa yang berlaku ke atasnya dan rakan baiknya Najib sebagai bukan kehendak Allah? Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International Sdn Bhd juga atas kehendak Allah. Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk mengenepikan sabitan dan hukuman itu juga adalah kerana kehendak Allah. Memang hakikatnya apa yang berlaku di atas dunia ini adalah atas kehendak Allah. Jika Zahid menyedarinya, dia seharusnya tahu bahawa di atas perbuatannya memakan rasuah berdasarkan bukti dikemukakan di mahkamah sebelum ini, maka atas kehendak Allah juga dia diheret ke dua mahkamah tinggi di Shah Alam dan Kuala Lumpur. Zahid pernah memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri Kerajaan PN selama kira-kira 33 bulan dan kini berdepan tuduhan jenayah di dua mahkamah tinggi. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam, pengerusi BN itu berdepan 40 tuduhan menerima suapan daripada Ultra Kirana Sdn Bhd berhubung sistem visa luar negara VLN kerajaan. Sebanyak 33 pertuduhan adalah berkaitan menerima suapan berjumlah Singapura $13.56 juta daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd sebagai dorongan dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri Malaysia KDN melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di negara China dan sistem VLN serta didakwa mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh KDN. 7 pertuduhan lagi Presiden UMNO itu didakwa
sebagai Menteri Dalam Negeri memperoleh untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.150.000, RM 3 juta, Euro 15.000 dan AS 15.000 tanpa balasan daripada syarikat sama yang mempunyai hubungan dengan kerja rasmi beliau. Dia juga mengaku tidak bersalah terhadap 47 pertuduhan jenayah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membabitkan Yayasan Akal Budi. 12 daripada pertuduhan itu membabitkan pecah amanah jenayah CBT, 8 rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berpuluh-puluh juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Pada 19 Mac lepas, pendakwaan telah menutup kesnya selepas memanggil 99 saksi. Mungkin bagi Zahid, kerajaan PN zalim kerana tidak menyelamatkannya daripada puluhan tuduhan jenayah di dua mahkamah tinggi itu. Kesimpulannya, tidak perlulah Zahid bercakap mengenai kehendak Allah, kerana sememangnya Tuhan yang Maha Berkuasa itulah yang menentukan segala-galanya. Atau sememangnya Zahid perlu memberi tazkirah kepada ahli UMNO sebahagiannya yang tidak tahu bahawa selama ini apa yang berlaku di atas dunia ini semuanya dengan kehendak Allah. Zahid juga patut memberitahu ahli UMNO bahagiannya bahawa tangannya lah yang akan menjawab di akhirat nanti sama ada dia mengambil rasuah atau tidak. Berita dipetik daripada Agenda Daily. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.